الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama sekali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi menyambung perbincangan kita berkenaan dengan matan hadis. Kalau tuan-tuan dan puan ingat 2 minggu yang lepas kita telah membincangkan berkenaan dengan saya rasa 4 aspek berkenaan dengan matan. Mengapa kita perlu memberi perhatian kepada aspek-aspek ini untuk kita memastikan kesahihan sesuatu hadis. Now, sebelum kita mulakan, kita sambung dengan perbincangan pada minggu ini. Saya tunjuk satu-satu yang kita bincang pada 2 minggu yang lepas. InsyaAllah minggu ini kita akan mula daripada asbabul wurud. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang tanya, dia kata bila kita kaji sanad dan matan, untuk yang baru datang sebagai sedikit peringatan, hadis ini kita kaji daripada dua sudut. Satu daripada sudut eksternal, kita panggil sudut luaran. Kita kaji sanad dia, rangkaian rawi, macam mana hadis itu diriwayatkan, dikutip oleh contohnya Al-Imam Al-Bukhari sehinggalah dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sumber asal. Bagaimana rangkaian rawi itu, rangkaian periwayat itu dijaga supaya memastikan bahawa sanad itu betul, sanad itu diterima. Okey, yang tu kita dah buat beberapa kali dulu, beberapa kuliah yang lalu. Dan 2 minggu yang lepas kita mula perbincangan berkenaan dengan internal kritik, aspek internal matan hadis itu sendiri, teks hadis itu sendiri. Bagaimana dibuat kajian untuk memastikan teks itu datang betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu benar-benar ucapan Rasulullah, perbuatan itu benar-benar perbuatan Rasulullah, takrir itu benar-benar takrir Rasulullah. Ya, macam mana kita nak tahu? Jadi 2 minggu yang lepas kita bincang berkenaan dengan matan. Jadi bila dah habis perbincangan sedikit berkenaan dengan sanad dan matan ini, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, susah sungguh dia kata nak kaji hadis ni. Sanad pun macam-macam syarat kita kena tahu, matan pun macam-macam syarat kita kena tahu. Jadi dia kata susah baca hadis, tak payah baca hadis kan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula, saya sambung minggu ini, saya nak sebut sikit berkenaan dengan perkara tersebut. Kita di sini ni, kita bukan nak jadi scholars of hadis. We are not. Yang duduk di depan ni pun bukan scholars of hadis. Cuma kita, apa yang kita buat di sini ialah untuk kita melihat sekali lalu, seimbas lalu, bagaimana proses yang dilalui oleh para ulama hadis. Yang tu yang tujuan kita. Tujuan utama kita nak tahu macam mana proses yang dilalui oleh seorang ulama hadis. Sebab untuk kita melalui proses-proses yang kita sebutkan di sini tak perlu lagi dah. Sebab apa? Contohnya kitab Sahih Bukhari. Sepakat para ulama mengatakan bahawa kitab Sahih Bukhari ini kitab yang kedua sahih selepas Al-Quran. Kitab yang kedua diterima kesahihan hadis-hadis di dalam Al-Bukhari. Cuma itu saya rasa dalam tahun lepas juga kita ada sebut sikit bagaimana hadis-hadis dalam Bukhari ini ada sebahagiannya dipertikaikan oleh Ad-Darqutni. Cuma pertikaian itu bukan kerana isi kandungan hadis itu, tetapi kerana beberapa hadis Al-Bukhari yang dijadikan tajuk hadis. Hadis-hadis itu. Dan hadis-hadis itu bukan dimaksudkan oleh Al-Bukhari sebagai hadis-hadis yang nak dibukukan di dalam kitab sahihnya. Itu sebagai pembuka, sebagai tajuk sahaja.
Okay? Jadi kalau yang tu sebab saya dah sebut sebelum daripada ini, kalau ada yang masih yang nak penerangan sedikit berkenaan dengan perkara itu, mungkin kita akan buat selepas daripada ini, insyaAllah. Jadi untuk kita melalui proses ini semua tak perlu lagi dah saya sebut tadi, sebab perkara itu telah dilalui oleh para ulama hadis sehingga mereka membukukan kitab-kitab hadis. Contohnya Al-Bukhari membukukan hadis-hadis sahih Bukhari, hadis-hadisnya sahih. Imam Muslim telah membukukan hadis-hadis yang sahih di dalam kitab hadisnya. Dan juga para ulama hadis yang lain yang walaupun di dalam kitab mereka terdapat hadis-hadis yang di dalam berbagai kategori, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, tetapi mereka telah meletakkan panduan untuk kita. Kalau kita baca Sunan Abu Daud, kita baca matan hadis, di bawah tu Abu Daud akan meletakkan darjat kedudukan hadis itu, sahih, hasan sahih ataupun dhaif. Maudhu tak ada, okay? Maudhu dia orang tak letak. Nah, jadi pertama, tujuan kita menceritakan perkara-perkara ini adalah untuk kita melihat proses yang dilalui oleh para ulama hadis, untuk kita faham bahawa ulama hadis ini tak seperti sebahagian besar daripada kita. Jumpa hadis dalam kitab kecil mana beli pasar malam, hadis itu yang kita jajakan. Kita tak mau. Kita nak faham bahawa proses yang dilalui itu sangat teliti. Itu satu. Dan yang kedua, yang lebih, bagi saya lebih immediate, dia punya kesannya ataupun benefit dia kepada kita adalah untuk memberi kita panduan. Kalau tuan-tuan dengar ceramah, dengar kuliah, dengar dalam YouTube ceramah-ceramah tentang agama, tuan-tuan nak beli buku, tuan-tuan baca buku, tuan-tuan baca artikel yang orang hantar kepada tuan-tuan dalam internet, adalah sedikit panduan kepada kita macam mana kita nak memastikan bahawa artikel-artikel itu, bahan-bahan yang kita baca itu memenuhi syarat yang telah dilalui oleh para ulama hadis untuk menentukan sesuatu hadis itu boleh digunakan untuk kita berhukum atau tidak. Jadi itu tujuannya. Dua tujuan utama. Satu, kita melihat perkara ini untuk kita melihat proses yang dilalui oleh para ulama hadis, dan yang kedua sebagai panduan kepada kita. Okay? Jadi saya harap kita jelas berkenaan dengan perkara itu. Dan seperkara lagi yang dibangkitkan hasil daripada perbincangan kita dalam kuliah yang lepas, nanti saya akan sebutkan. Cuma sebelum kita teruskan kuliah kita pada hari ini, tadi pihak penyedaras beringatkan saya sebab ada beberapa ahli baru yang datang. Kita ni, kuliah kita ini ada menyediakan mailing list untuk kita memberi maklumat ataupun ada siapa-siapa yang nak share sesuatu dengan kita. Jadi kita ada mailing list. Pihak